Fasa peralihan ke endemik bermula. Sempadan negara kini dibuka. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Alis untuk laporan berita tengah malam. Saudara, seluruh keluarga Malaysia diingatkan jangan lalai, sebaliknya terus mengamalkan kawalan kendiri meskipun negara bakal memasuki fasa peralihan ke endemik bermula tengah malam ini. Orang ramai masih perlu terus memakai pelitup separuh muka serta mengamalkan TRIS untuk mencegah dan mengawal penularan COVID-19. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi ciapan di Twitter berkata pengambilan vaksin COVID-19 adalah digalakkan bagi memastikan mereka dan anak-anak dilindungi. Awal bulan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik serta pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April. Sementara itu, Khairi berkata bermula esok, penerima Sinovac 18 tahun ke atas dan warga emas yang belum menerima dos penggalak tidak dianggap sebagai lengkap divaksin. Bagaimanapun, maklumat sejarah vaksin 2 dos yang terdapat dalam aplikasi MySejahtera masih kekal. Usaha menangani pandemik COVID-19 dijalankan secara berterusan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kesan daripada kemampuan mengawal pandemik itu membolehkan sempadan negara dibuka. Dengan pembukaan sempadan ini, ekonomi kita semakin cepat pertumbuhannya kerana industri pelancongan memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan negara kita. Jadi kita percaya dengan pembukaan sempadan ini, industri pelancongan akan berkembang dengan lebih cepat lagi. Polis Kedah menubuhkan pasukan khas untuk ops khas sempadan bagi mengawal pintu masuk negara. Ketua Polis Negeri Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata pasukan khas itu dianggoti 70 hingga 100 orang yang akan membantu pasukan gerakan ARM PGA yang membuat kawalan di pintu masuk Bukit Kayu Hitam. Tumpuan diberikan kepada Bukit Kayu Hitam kerana akan ada pergerakan keluar masuk banyak kenderaan biasa serta orang perseorangan di kawasan tersebut. Setakat ini kita akan tetapkan setakat ini kita tengok, tapi kewajarannya memang kita akan time to time akan memantau sama ada menambah atau menarik. Kita tengok kalau kekuatan itu berbaloi dengan apa yang dah sedia ada, kita akan tetapkan. Tapi kalau keperluannya mungkin ditambahkan, kita akan tambahkan. Tetapi fokus utama kerana kalau melihat keadaan sekarang ini, trend case dan sebagainya, fokus utama adalah sempadan. Yang kita nyatakan bahawa macam yang saya nyatakan tadi, takut adanya berlaku elemen yang kita kena pastilah supaya keselamatan rakyat perlu diutamakan. Sementara itu, Ketua Polis Datuk Suri Nassak berkata pasukannya bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Imigresen, Jabatan Kastam dan Kementerian Kesihatan KKM berada dalam keadaan siap siaga dan bersedia dengan apa juga situasi susulan pembukaan sempadan Malaysia-Thailand esok. Kita jangkakan sebab kalau ikut pemantauan melalui drone memang kita nampak bahawa mereka telah bersiap sedia untuk masuk dan untuk masuk ke sini lah. Makna persiapan tu kita nampak jelas, kereta-kereta pun dah ada di sempadan. Jadi saya rasa besok kita kena betul-betul ada lah untuk kita buat pemantauan. Bukan setakat ini, yang lain-lain juga, agensi lain, pihak Custom, Immigration dan KKM dan Maki saya rasa sudah pun bersiap sedia untuk pembukaan. Begitu juga dengan pihak kita.
Dalam pada itu, lebih 1,000 pelancong antarabangsa dijangka tiba di negara ini pada hari pertama peralihan Malaysia ke fasa endemik. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK, Datuk Seri Nancy Shukri berkata jangkaan ketibaan itu kebanyakannya dari Singapura melalui pelbagai pintu masuk antarabangsa. We are very excited about waiting for tomorrow to happen. Having said that, we are also preparing ourselves for any teething kinds of challenges for us. And I'm happy to hear that this morning we had our agency, our Tourism Malaysia, and also other ministries having their meetings to prepare. So it is not just MOTAK, but also the other ministries which are preparing themselves to welcome the tourists, to make sure that we are doing okay, with the SOPs, and also with if there's anything that needs to be solved at the airport, all of them are already. Bermulanya fasa peralihan ke endemik, aplikasi MySejahtera juga akan digunakan bagi tujuan pengurusan pengembara yang akan masuk ke Malaysia selain daripada fungsi yang telah tersedia sebelum ini. Ini termasuklah bagi tujuan pengesahan sijil vaksinasi oleh pengembara warga asing serta pemakluman protokol dan prosedur ujian COVID-19. Penggunaan maksimum MySejahtera itu disambut baik kerana aplikasi tersebut disifatkan sebagai sangat efisien. Penggunaan MySejahtera itu merupakan satu kemudahan aplikasi yang sangat efisien untuk penggunaan dan pemantauan para pelancong atau pengembara yang masuk ke dalam negara kita. Di samping itu kita dah melihat bahawa 34 juta rakyat Malaysia menggunakan aplikasi ini tanpa ada masalah dan kurang daripada segi komentar atau kritikan. Kita dapat menjejak siapa yang pernah kena COVID. Lepas tu kita dapat tahu siapa di sekeliling orang yang kena COVID tu. Selain itu, kita dapat tahu hari ini jumlah positif COVID berapa. Lepas tu ada info-info tentang COVID. Pengguna lebuh raya yang melalui Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Tanjung Kupang masih perlu menyentuh kad Touch and Go pada pengimbas di lorong tol. Ini bagi membolehkan Plus Malaysia Berhad merekod data trafik. Pengguna di kedua-dua plaza tol berkenaan boleh menikmati pengecualian bayaran tol selama seminggu dari 1 hingga 7 April ini. Plus menerusi satu kenyataan memaklumkan pengguna juga perlu mematuhi SOP kawalan sempadan ditetapkan serta memastikan baki kad Touch and Go mencukupi. Plus siap siaga dengan menambah bilangan petugas khidmat pelanggan di kedua-dua plaza tol berkenaan untuk memberi bantuan kepada pelanggan yang memerlukan pertolongan. Plus turut menjangkakan berlaku lonjakan trafik di beberapa laluan di lebuh raya susulan pembukaan semula sempadan laluan darat di samping ketibaan bulan Ramadan. Sebagai usaha memperluas akses dan mempercepat kadar vaksinasi, Protect Health Corporation Sdn Bhd bekerjasama dengan Badan Bukan Kerajaan NGO menerusi program Home Vaccination, iaitu vaksinasi di rumah bagi orang kurang upaya OKU sejak Jun tahun lepas. Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health, Datuk Dr. Anas Alam Faizli berkata selain program tersebut, syarikat itu juga telah menjalankan beberapa inisiatif untuk mereka yang memerlukan kemudahan khas. Ini termasuk vaksinasi menerusi pandu lalu Pusat Pemberian Vaksin PPV, program vaksinasi jangkau luar serta sentiasa memastikan PPV di bawah Protect Health dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. Menurut beliau, perkhidmatan home vaccination atau vaksinasi di rumah juga inisiatif kerajaan untuk memperluas dan mempercepat vaksinasi dos penggalak sebelum keistimewaan sijil vaksinasi penuh ditarik semula daripada penerima vaksin yang tidak mendapat dos penggalak selewat-lewatnya pada hari ini.
Selain itu, jelas beliau, semua program berkenaan pada mulanya diperkenal untuk meningkatkan kebolehcapaian dan memaksimumkan vaksinasi bagi kumpulan muda terjejas seperti mereka yang terlantar, termasuk gelandangan, warga asing tanpa kerakyatan, orang asli dan penduduk luar bandar. Ia bagi memastikan tiada sesiapa yang tertinggal dari mendapatkan vaksinasi COVID-19. Protect Health turut menasihatkan orang ramai supaya meningkatkan perlindungan diri daripada virus tersebut dengan mendapatkan dos penggalak terutama menjelang Ramadan tidak lama lagi menerusi program disediakan. Orang awam yang mempunyai tanggungan OKU di rumah yang masih belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dan dos penggalak boleh menghubungi talian seperti tertera. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh warga Radio Televisi Malaysia ataupun RTM. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun penubuhan RTM yang ke-76. Semoga RTM kekal menjadi peneraju industri penyiaran negara seiring dengan peredaran zaman sekaligus menjadi ikon kepada media lain. Terima kasih juga kepada semua warga kerja RTM kerana komited dalam melaksanakan tugas harian demi memenuhi cita rasa penonton. Tahniah dan syabas RTM, teruskan legasi keunggulan sebagai media rasmi kerajaan. Rangkaian bervariasi, RTM untuk semua. Bersua kembali. Kestabilan politik di Malaysia membolehkan kerajaan menumpukan usaha memulihkan kembali ekonomi negara terutama dalam menarik pelaburan baharu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kestabilan tersebut penting untuk ekonomi negara dengan KDNK dijangka berkembang antara 5.5 hingga 6.5% tahun ini berbanding penguncupan 5.6% pada 2020. Pelaburan langsung asing FDI juga semakin meningkat daripada 14.6 bilion ringgit pada 2020 kepada lebih 50 bilion ringgit tahun lalu. Selain pengangguran juga berjaya dikurangkan. Pada tahun 2021, kita sasarkan peluang pekerjaan sebanyak 500,000. Kita dapat memberikan pekerjaan kepada rakyat sebanyak 580,000. Dan sasaran untuk 2022 ialah 600,000 jobs untuk kita bagi kepada rakyat kita. Jadi we are on the right track dan kita sebab itulah apabila keadaan politik stabil kita dah boleh keluar untuk mencari pelaburan yang baru. Perdana Menteri berkata banyak syarikat telah menandatangani memorandum kerjasama di Expo 2020 Dubai yang berlangsung selama 6 bulan bermula 1 Oktober tahun lalu dan berakhir hari ini. Dan kita menjangka pelaburan dan juga trade melalui Expo Dubai ini berjumlah 70 bilion ringgit. Jadi ini juga merupakan satu perkembangan yang menggalakkan untuk meningkatkan ekonomi kita dan bukan setakat meningkatkan ekonomi kita tetapi juga membuka peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Pavilion Malaysia di Expo 2020 Dubai melabuhkan tirainya selepas 6 bulan penganjuran. Pelbagai program menarik dilaksanakan bagi menggalakkan peluang-peluang perniagaan serta memperkenalkan keunikan budaya negara yang telah berjaya menarik minat pengunjung daripada pelbagai lapisan dan latar belakang. Laporan lanjut bersama Ahmad Ashraf Abdul Rahman di Dubai, UAE. Penyertaan Malaysia di Expo itu dengan tema Energizing Sustainability membuktikan komitmen negara terhadap usaha mengimbangi kemajuan sosioekonomi dan kesannya terhadap alam sekitar. Expo 2020 Dubai juga menjadi platform penting perusahaan mikro kecil sederhana PMKS dalam menjana pulangan perdagangan dan pelaburan.
Ini membuktikan komitmen kerajaan untuk membantu, menyokong dan memperkasa PMKS. Saya mahu lebih banyak PMKS dapat melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa yang mana boleh membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, seterusnya meningkatkan taraf hidup keluarga Malaysia. Malah ia dapat membantu kalangan PMKS merancakkan semula ekonomi dengan manfaat yang besar kepada negara-negara dan syarikat-syarikat yang menyertainya. Sudah tentu sekali kerana terutamanya dalam business matching ya yang kerajaan telah tolong kami business match, kami telah berjumpa dengan potential investor ya, dengan potential partners and affiliates dan macam-macam lagi daripada segala jenis negara dalam dunia pelbagai ya. Dan saya sangat kagum dengan usaha yang diberikan daripada kerajaan kepada SME seperti kami. Ya, untuk kami, I think interaksi dengan kerajaan agensi di Dubai Expo adalah sangat penting sebab kita boleh membina relationship dan kerjasama untuk the common goal of what we are trying to achieve. Jadi saya ingat Expo macam Dubai amat menggalakkan dan saya encourage syarikat lain untuk participate dan alhamdulillah. Jadi sebagai SME kan kami memang sangat bersyukurlah dapat diberikan peluang untuk diberikan peluang daripada kerajaan Malaysia supaya kami boleh memaparkan usaha kami, teknologi kami pada pentas dunia ya. Di pentas antarabangsa ini, Malaysia telah menunjukkan pelbagai persembahan kebudayaan, batik dan kraf, hidangan makanan tradisional, muzik serta kepelbagaian kesenian yang menarik. Malah Malaysia juga bersedia untuk menyertai Expo Dunia yang akan diadakan di Osaka pada tahun 2025. Kejayaan PBB Malaysia dalam menjana potensi nilai pelaburan dan perdagangan yang berjumlah 70 bilion ringgit itu jelas membuktikan kejayaan yang cukup membanggakan negara. Malah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu perusahaan mikro kecil sederhana untuk terus mengambil peluang dan mengembangkan bakat mereka di antarabangsa, sekaligus menaikkan nama negara di pentas dunia. Dari Dubai UAE, Ahmad Ashraf Abdul Rahman, Berita RTM. Unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia oleh Bank Negara mengambil kira 3 faktor utama. Timbalan Gubernur Bank Negara Dato' Abdul Rashid Ghaffur berkata ini termasuk perkembangan kes COVID-19, konflik geopolitik Ukraine dan Rusia dan juga ketidaktentuan pasaran keuangan. Dato' Abdul Rashid berkata pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap produktiviti pekerja manakala konflik geopolitik telah memberi kesan kepada rantaian berkalang global. But you have more people being infected and also the close contact, and that results in terms of work absenteeism. So that's where a new kind of developments that we have factored in. Second is that the impact from the military conflict in Ukraine, and this actually will affect regard to global supply chains and causing a rise in commodity prices. Pasaran keuangan yang tidak menentu dan kadar inflasi turut mempengaruhi unjuran tersebut. Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF mengekalkan unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK bagi 6% bagi tahun ini. Menurut pengerusinya Tan Sri Abdul Rahman Mahmat, konflik geopolitik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine dijangka tidak memberi impak ketara kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jelas beliau, walaupun negara mempunyai hubungan dagangan dengan kedua-dua negara berkenaan, mereka bukan rakan dagang utama Malaysia, sebaliknya negara rantau Asia dan Amerika Syarikat. So far from what we read, there's no disruption in terms of supply chain and all that. So I'm optimistic that we will maintain whatever projection that we have now. MIDF have the projection? Yes, we do. We have our economists have done a forecast for this year.
Bank Negara semalam mengunjurkan ekonomi negara bakal berkembang antara 5.3 dan 6.3% tahun ini selepas mengambil kira impak daripada konflik Rusia-Ukraine dan gangguan rantaian bekalan akibat pandemik. Ia lebih rendah berbanding unjuran rasmi kerajaan antara 5.5% hingga 6.5%. Saudara, sempena sambutan ulang tahun RTM ke-76, Nasional FM ke udara selama 76 jam tanpa henti. Program dijayakan 76 penyampai radio di seluruh negara bermula 6 pagi 29 Mac hingga 10 pagi esok. Kesemua penyampai datang dari seluruh negara berhimpun di Angkasa Puri. 3 penyampai akan bertugas silih berganti bagi setiap segmen. Bermula dari 6 pagi 29 hari bulan yang lepas sehingga 10 pagi 1 April, genap 76 jam bersiaran. Sejak 6 pagi itu kita dah ada bersiaran bersama-sama dengan penyampai-penyampai dari stesen-stesen negeri, dari Perlis sampai ke Sabah. Jadi kita cuba himpunkan 34 stesen berada di Nasional FM. Kami dari Melaka bersiaran selama 76 jam sempena dengan hari RTM ke-76 simboliknya, dan ini adalah peluang yang sangat bagus untuk kami penyampai-penyampai negeri untuk bersama-sama dengan penyampai-penyampai Nasional FM dan mewakili negeri masing-masing. Program ini merupakan keluarga Malaysia di mana kita menggabungkan pelbagai budaya, bangsa, kaum yang berada di Malaysia ini untuk bersiaran secara harmoni satu keluarga. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud turut memberi sokongan moral dengan menjadi tetamu program. Apa falsafah di sebalik 76 jam ini adalah sama dengan tempoh masa yang RTM wujud di Malaysia ini 76 tahun. So tempoh masa yang kita mengambil sempena 76 tahun tersebut adalah tempoh kematangan. Saya kira fasa kematangan yang telah pun dilalui oleh RTM itu sendiri untuk berkhidmat untuk negara. Program Bamukun 76 minit tanpa henti antara pengisian sambutan hari RTM ke-76 peringkat Labuan. Menurut penerbit program Muhammad Saiful Adha Ismail, antara objektif pelaksanaan program mengetengahkan etnik dan budaya yang sangat simbolik dengan Labuan. Apa yang kita nak sampaikan melalui program Bamukun 76 minit tanpa henti ini adalah kita mahu mempromosikan budaya yang ada di Labuan sendiri, yang mana kaum etnik Kedayan itu adalah kaum yang memang terkenal dengan lagu-lagu mukun. Sebenarnya mukun ini adalah kata salah satu tradisi yang ada di Labuan. Sepanjang 76 minit program, 24 buah lagu hasil garapan pemukun yang menyelitkan pantun, nasihat dan juga keunikan budaya Labuan dipersembahkan. Bermukun ini berbalas pantun secara spontan. Jadi kami olahkan lebih inovasi ke berlagu di dalam pantun. Jadi untuk menarik minat generasi yang generasi muda lah. Harapan kami cuma bermukun ini terus dapat sambutan ramai ataupun terus diminati oleh anak-anak muda yang lain. Jabatan Penyiaran RTM Kelantan pula meneruskan program Tanggungjawab Sosial Korporat Siasar melalui program Kelantan FM Ambil Peduli bagi menyantuni bekas pengarah RTM Kelantan era 90-an Mahadi Ibrahim. Pengarah RTM Kelantan Wan Azan Wan Hamad berkata, selain sebahagian daripada program CSR, ia kesempatan untuk bertemu mantan pengarah yang berkhidmat dengan RTM lebih 30 tahun. Kali ini istimewa sikit kerana sempena dengan hari RTM ke-76, kita mengambil peluang untuk menziarahi bekas pengarah penyiaran Kelantan satu ketika dahulu, iaitu Tuan Haji Mahadi Ibrahim, dan kita berkesempatanlah untuk bercerita, bersembang, dan yang paling penting kita dapat mengambil pandangan beliau, perkongsian beliau, sejarah beliau. Beliau berkata demikian selepas melawat Mahadi di kediamannya di Kota Baru. Sempena dengan ulang
hari ulang tahun RTM ke-70 ni, saya ucapkan maju jaya kepada RTM lah, radio, TV-nya. Mahadi menjadi pengarah penyiaran Kelantan dari tahun 1993 hingga 1997. Beliau juga antara pengasas segmen Apa Khabar Orang Kelantan, AKOK. Sempena ulang tahun Hari RTM ke-76, para seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia mengucapkan setinggi tahniah dan penghargaan atas dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan bagi membawa RTM sebagai badan penyiaran awam utama negara. Sejarah 76 tahun penubuhan begitu signifikan kepada seluruh rakyat apabila memulakan operasi penyiaran radio dan selepas itu televisyen. Penyebaran maklumat sahih dan tepat serta dasar-dasar kerajaan menjadi matlamat RTM untuk membina masyarakat bermaklumat dan membawa Malaysia ke hadapan. Saya akan terus bersama-sama seluruh warga kerja untuk kita meneruskan kecemerlangan industri penyiaran negara. Selamat menyambut Hari RTM ke-76. RTM, teman setia anda. RTM untuk semua. Kita beralih ke sukan. Sasaran akhir kontijen atlet negara bagi merangkul pingat dalam Sukan C di Hanoi, Vietnam akan diperhalusi semula menerusi bengkel penetapan sasaran akhir yang dijadualkan pertengahan April ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lian Ke berkata bengkel itu akan melibatkan beberapa pihak berkaitan, antaranya Majlis Olimpik Malaysia MOM, Majlis Sukan Negara MSN dan Ketua Jurulatih serta pengurus sukan. Sasaran awal yang telah ditetapkan bersama Persatuan Sukan Kebangsaan ialah sebanyak 79 pingat secara keseluruhannya, iaitu emas 31, perak 19 dan ganza 29. Sasaran akhir kontijen Malaysia di Sukan C Vietnam akan diumumkan secara rasmi oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan di Majlis Penyerahan Jalur Gemilang pada 25 April nanti. Bila menjawab soalan tambahan, Senator Datuk Muhammad Hisamuddin Yahaya yang ingin tahu jumlah pingat yang disasarkan Malaysia menjelang Sukan C Hanoi pada Mei ini. Tambah Datuk Seri T, bagi Sukan C, pengukuran prestasi kontijen negara tidak boleh bersandarkan kepada pingat dipertandingkan kerana setiap tuan rumah akan menganjurkan acara sukan yang memberi pulangan pingat terbanyak kepada mereka. Hampir 8 dekad merintis industri penyiaran tanah air dan menerajui penyaluran maklumat paling sahih dan berwibawa. Bersama anda di mana jua sepanjang masa. Menyampaikan maklumat tanpa sempadan. Menerajui penyiaran tanah air negara. Semoga RTM komited menjadi medan terbaik penyiaran di Malaysia. RTM, you are the best. Selamat ulang tahun RTM. Selamat ulang tahun RTM ke-76. RTM 76 terus unggul menjadi pilihan rakyat Malaysia. RTM 76 terus unggul. RTM, teman setia anda. I love you RTM. I love you. RTM untuk semua. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam warga Malaysia.